Peristiwa Perang Badar pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Panji-panji Islam pada masa itu dibawa oleh Mus'ab bin Umair, manakala bendera Muhajirin oleh Ali bin Abi Talib dan bendera Ansar oleh Sa'ad bin Mu'az. Kronologi Perang Badar. Pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah, rombongan dagang Abu Sufyan kembali dari Syam dengan jumlah dagangan yang besar. Rasulullah SAW keluar untuk membuat serbuan mana tentera Quraisy bergerak menuju Madinah. Pada 8 Ramadan tahun 2 Hijrah, tentera Islam berangkat dari Madinah menuju ke Badar. Pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, berlakulah peperangan yang dipanggil Perang Badar. Pada 20 Ramadan tahun 2 Hijrah, kembali ke Madinah dengan kemenangan. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, ketika berlakunya Perang Badar, ada dua situasi di mana tentera Islam pada waktu itu berjumlah 313 orang tentera, manakala tentera kafir seramai 1,000 orang. Organisasi tentera Islam pada waktu itu terdiri daripada dua pasukan tentera berkuda, 70 orang menggunakan unta, di mana tentera Islam dalam keadaan lapar dan bekalan yang sedikit, tetapi mereka mempunyai kekuatan iman. Berbeza dengan kaum kafir, mereka membawa bekalan makanan yang banyak, arak, penyanyi dan alat muzik untuk menghiburkan mereka. Ia dua situasi yang berbeza antara tentera Islam dengan tentera Quraisy pada waktu itu. Peperangan dimulai dengan 1 lawan 1, di mana tentera kafir pada waktu itu diketuai oleh Saibah menentang Ubayyah bin Al-Arish, manakala Utbah bin Rabi'ah menentang Saidina Hamzah dan Al-Walid menentang Saidina Ali. Dari 1,000 orang tentera kafir menentang 313 orang tentera Islam di satu tempat yang dipanggil Badar. Itulah peristiwa Perang Badar. Jadi peperangan ini bermula dengan 1 lawan 1 antara 3 tokoh Quraisy dan 3 tokoh tentera Islam berhadapan satu dengan satu. Dalam Perang Badar, jelas kemenangan kepada tentera Islam. Antara fakta penting dalam Perang Badar, tentera kafir seramai 70 orang telah terbunuh. 70 orang lagi telah ditawan. Antara yang terbunuh termasuklah Abu Jahal, Abul Bakhari, Zam'ah bin Aswad, As bin Hisham, Umayyah bin Khalif, Munabah bin Al-Hajj. Tentera Islam pula seramai 14 orang syahid, di mana 6 orang Muhajirin, 8 orang Ansar. Antara yang syahid termasuklah Umair bin Human Al-Ashari, Ubaidah bin Al-Harish. Ada beberapa peristiwa penting yang berlaku semasa Perang Badar. Kisah Abu Lahab. Apabila Abu Lahab mendengar berita kekalahan pihak Quraisy ke tangan tentera Islam, dia telah berkelahi dengan Abu Rafi, itu budak Al-Abbas. Kepalanya dipukul oleh Ummu Al-Fath, itu isteri Al-Abbas. Abu Lahab tak hidup lebih dari seminggu sejak saat itu. Ia terkena penyakit Ad-Dasah. Ia meninggal dalam keadaan berbau busuk dan sangat menjijikkan.
Ada isu penting yang berlaku selepas peristiwa Perang Badar. Itu soal rampasan perang. Mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Satu lagi isu penting selepas peristiwa Perang Badar, iaitu soal tawanan perang. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiah, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpa sisaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Para tawanan ditebus dengan tebusan sebesar 1,000 hingga 4,000 dirham. Yang tidak mampu membayar tebusan boleh menebus dirinya dengan cara mengajar, membaca, menulis kepada 10 orang anak-anak Madinah. Kesan Perang Badar. Kesan Perang Badar kita boleh lihat kepada 3 pihak. Pertama, kepada kaum muslimin, kepada negara Islam Madinah. Kedudukan negara Islam Madinah semakin kuat. Bagi golongan musyrikin Mekah pula, banyak telah mula masuk Islam, tetapi sebahagian hanya berpura-pura. Dan yang ketiga adalah puak Yahudi yang berada di Madinah. Mereka semakin dengki dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Iktibar ataupun pengajaran daripada Perang Badar. Pertama, hubungan akidah mengatasi hubungan darah, seperti Abu Ubaidah telah membunuh bapanya Al-Jarrah. Kedua, kemenangan adalah anugerah Allah SWT kepada umat Islam, bukan kerana kekuatan sendiri. Ketiga, jumlah sedikit boleh mengalahkan jumlah musuh yang besar dengan pertolongan Allah SWT. Doa Rasulullah SAW ketika Perang Badar. Ya Allah, andainya jumlah yang sedikit pada hari ini tewas, nescaya tidak akan ada lagi seorang pun manusia yang akan menyembahmu sehingga hari kiamat.